Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Semua boleh dengar dan boleh nampak whiteboard cikgu, skrin cikgu? Boleh. Boleh. Ah, tak? Ada yang tak? Boleh. Boleh. Okey. Okey, so cikgu mulakan. First of all, thank you. Lama dah kita bercuti tapi tengok hari ni semangat ya semua. 29 orang semua ada. Semua. Kita ada berapa? 30 berapa? Okey, tak apa 29 tu okey lah. Okey, so hari ni cikgu nak masuk bab 6. Okey, bab 6, bab hukum linear. So bab 5 hari tu kita kira settle lah. Ke korang rasa tak settle lagi bab 5 tu? Sebab bab 5 tu sebenarnya sikit je, dia nak bermain dengan formula sahaja. Dia tak banyak isu-isu teknikal lah. So as long as ingat formula, insya-Allah boleh. Sebab formula kita pun ada dua je lah, aritmetik dengan geometri. Okay, so tapi kalau tak apalah, kita teruskan dulu kalau rasa macam tak okey, kalau ada masa lebih lagi di hujung-hujung tahun tu, mungkin boleh back to mana-mana topik yang rasa tak okey lah. Untuk hari ni kita akan belajar hukum linear. Okay, hukum linear. So linear ni benda yang awak dah selalu dengar. Okay, daripada awal tahun lagi dengar cikgu sebut linear. Okay, so linear ni berkait rapat dengan garis lurus lah. Sebut linear, mesti ingat garis lurus. So apa yang awak akan belajar dalam topik ni ialah berkenaan dengan apakah yang akan dipelajari. Kita akan belajar hubungan linear dengan hubungan tak linear, and then aplikasi hukum linear. Okay, ada hukum di situ. Okey, kita tengok dulu. Ini kata kunci biasalah. Hubungan linear is linear relation. Hubungan tak linear, non-linear relation. Okay, kaedah pemerenyuan, inspection method. Okay, ni awak boleh tengok dalam buku teks. Ini terms-terms sahajalah. Okay, best fit line tu apa dia? Best fit line tu adalah garis lurus penyuaian terbaik. Okay, kita tengok 6.1 dulu. Macam mana kita nak bezakan hubungan linear dengan hubungan tak linear. Okay, ini dah biasa. Okay, cikgu banyak kali sebut. Tengok je sebenarnya boleh tahu dah. Okay, linear dia mesti kalau pun boleh ubah tu, cikgu kata mesti kuasa satu kan, kuasa tertinggi dia. Kalau tak linear tu selain daripada tu lah. So kalau dia tengok macam ni, lengkapkan jadual berdasarkan persamaan yang diberikan. Dia beri kat A ni, Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 8. Sekali tengok awak dah tahu dah dia tidak linear. Okay, sebab apa? X kuasa 2 tu. Awak tahu dah dia kuadratik. So kuadratik kalau kita lukis graf, mesti kita dapat senyum ataupun masam. Okay. So kalau B, Y sama dengan X tambah 4. Ini obvious lah. X kuasa 1 kan, Y kuasa 1. Ini adalah linear. Kalau linear ni mesti dapat garis lurus. Okay, garis lurus macam ni ke, garis lurus naik macam ni ke, garis lurus turun macam ni ke. Yang penting dia garis lurus lah. Straight line. Okay, dalam aktiviti ni, dia suruh awak buat apa? Dia suruh lengkapkan jadual, kemudian dia suruh lukis graf. Okay, so ini adalah pengenalan pengenalan kepada macam mana hubungan linear, macam mana hubungan tak linear. Okay, so dia suruh awak isi dah ni. Kalau X ni negatif 3, berapa nilai Y? So awak kena isi kat sini. Macam mana nak isi? Masukkan dalam persamaan. Masukkan nilai ni. Negatif 3 ni dekat tempat X. Okay, 2 darab negatif 3 kuasa 2. Tolak 5 darab negatif 3 tambah 8. Dapat berapa nilai? Sini dapat berapa, sini dapat berapa. Isi semua ni. Barulah awak buat apa? Buat plotting kan? Buat plot. Lepas tu lukis graf. Samalah macam yang ni pun. Isi penuh-penuh kat sini. Lepas tu plotkan. Okay, ini satu titik. Ini satu titik. Plot, lukis, dapatlah garis lurus. Okay. So, ini cikgu tak buat lah. Cikgu tak buat dengan awak. Okay. Sebab itu simple je benda ni. Kalau awak rasa awak banyak masa,
ada kertas graf kat rumah, boleh buat ni inquiry 1 ni. Okay, boleh buat. Tapi hasil daripada inquiry 1 ni, by right kita akan dapat graf yang membentuk satu garis lurus adalah suatu hubungan linear. Mana highlighter? Okay, graf yang membentuk satu garis lurus adalah suatu hubungan linear. Okay, maksudnya yang kedua ni lah. Yang kedua ni adalah kita panggil hubungan linear. Sebab kalau kita plot nanti, mesti kita akan dapat garis lurus. Okay. Manakala graf yang tidak membentuk garis lurus adalah satu hubungan tak linear. So dia ada linear, tak linear. Okay. Lepas tu, tengok dekat sini, dekat imbas kembali ni. Bagi graf linear, Y sama dengan MX tambah C. Okay, awak dah biasa kan kalau kita sebut garis lurus, dia very related dengan linear. Linear, garis lurus, dan awak dah ingat dah Y sama dengan MX tambah C. Okay, benda ni, tiga benda ni mesti datang sekali dalam kepala kita. Linear, mesti garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. Okay. Ini biasa awak jumpa macam ni, Y sama dengan MX tambah C. Tapi dalam topik ni, cikgu nak awak biasakan tulis macam ni. Y besar sama dengan M kecil, X besar tambah C. Kenapa? Ada reason dia. Okay, nanti lama-lama nanti awak akan nampak. Y ni mewakili apa? Y ni adalah pemboleh ubah pada paksi mencancang. Okay. Pemboleh ubah pada saksi mencancang. Mencancang ialah vertikal. X ni adalah pemboleh ubah pada paksi mengufuk ataupun horizontal. Contoh macam ni lah. Vertikal macam ni. M ni adalah kecerunan ataupun apa kecerunan? Gradient. Gradient ataupun kecerunan. C ni adalah pintasan pada paksi Y. So kita dah biasa kalau kita lukis graf sebelum-sebelum ni, kita akan buat macam ni kan. Ini paksi Y. Ini paksi X. Itu yang kita dapat ni. Y sama dengan MX tambah C. Okay. Sebab ini dekat paksi Y kecil ni. Dekat paksi, ini paksi vertikal lah. Paksi vertikal ialah Y kecil ni. Paksi horizontal adalah X kecil ni. Tapi dalam topik ni, awak akan jumpa dia tak semestinya Y. Awak boleh jumpa paksi mencancang dia adalah log Y contohnya. Paksi mengufuk dia X kuasa 2 contohnya. Itu yang cikgu kata, biasakan tulis Y besar dengan X besar. Y besar mewakili pemboleh ubah dekat paksi yang vertikal. Contoh ini adalah log Y. Horizontal X ni, X besar ni adalah pemboleh ubah dekat paksi yang horizontal, iaitu dalam kes ni adalah X kuasa 2. So dia dah tak selama-lamanya Y dan X macam yang kita selalu jumpa. Dalam topik ni macam-macam boleh jadi. Dia mungkin boleh jadi sini Y kuasa 3, sini X. Ataupun dia boleh jadi sini Y kuasa 2, dia boleh jadi sini 1/X. Okay. Jadi sebab tu cikgu tukar Y besar dengan X besar. Okay. So itu take home message yang pertama. Kalau ada apa-apa soalan tolong shout sebab cikgu tak tengok chat. So apa-apa hal, tak dengar cikgu ke ataupun tak faham ke, laju sangat ke, nak minta ulang ke, just buka je mic bagi tahu cikgu.
Okey. Sampai mana dah tadi? Okey. Ini benda yang penting dalam topik ni. Baca ni. Graf linear boleh diperoleh daripada graf tak linear apabila pemboleh ubah pada paksi X atau paksi Y atau kedua-duanya sekali ditukar. Maksudnya, kalau contohnya kita ada satu graf yang tak linear, kuadratik ke macam ni tadi kan, hubungan dia tadi, kita ambil contoh daripada inquiry pertama tadi. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5X. Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 8 Okey, so ini adalah hubungan yang tak linear. So kalau kita lukis graf pun kita tak dapat garis lurus. Tapi benda ni kita boleh tukar menjadi linear. So adalah kaedah dia macam mana kita nak tukar menjadi linear. Okey, so kalau graf macam ni, paksinya adalah kita guna vertikal, kita guna Y, horizontal kita guna X. Bila kita tukar dia menjadi linear, dia possible dia akan bertukar. Dia tak jadi X dah kat sini, dia jadi benda lain. So dia tak jadi Y dah kat sini, dia jadi benda lain. Jadi apa cikgu? Yang tu nanti kita akan belajar. Okey? Sikit lagi. Mungkin kelas kedua ataupun kelas ketiga. Ini makluman awal sahaja dulu. Okey. Kita tengok contoh satu Contoh satu dia kata lukis graf Y melawan X. In case tak nampak skrin cikgu ke kecil sangat bagi tahu juga Lukis graf Y melawan X berdasarkan setiap jadual data yang berikut dan seterusnya tentukan graf yang mana adalah graf hubungan linear. Berikan alasan anda. So ini cikgu ambil daripada buku teks je, boleh tengok. Ini lukis je lah. Okay, ini lukis. Dia suruh lukis, maksudnya ini satu titik, X dia negatif 3, negatif 17, koordinat lah. X negatif 3, Y negatif 17. So kita pun plotkan pada kertas graf. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik, 7 titik. So penyelesaian dia ada bagi sebab ini contoh. Penyelesaian dia ada bagi. Ini yang dia dah plotkan. Ini 1 titik yang pertama tadilah negatif 3, negatif 17. Ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. So ini boleh nampak sangatlah dia bukan garis lurus. So dia kata graf A ialah hubungan tak linear. Okay, sebab dia suruh plot graf, lepas tu dia tanya hubungan itu linear atau tak linear. Jadi hubungan ini tak linear kerana graf yang diperoleh merupakan satu lengkung. Kalau yang kedua ni awak plot, awak akan dapat garis lurus. So jawapan awak ialah graf B ialah graf hubungan linear. Okay, hubungan tak linear dengan hubungan linear. Kerana graf yang diperoleh merupakan satu garis lurus. Okay, so kena ingat. Garis lurus, hubungan linear. Garis tak lurus biasanya kita sebut lengkung lah. Lengkung ialah hubungan tak linear. Okay, tu. Kemudian latih diri 6.1 ni, cikgu tak suruh buat lah. Sebab benda-benda lukis graf je. Sama je. Okey, melukis garis lurus penyuaian terbaik. Garis lurus penyuaian terbaik ataupun kita panggil line of best fit ataupun awak boleh kadang-kadang awak jumpa disebut best fit line. Okey. Best fit line, line of best fit, garis lurus penyuaian terbaik. Okay, penyuaian, menyesuaikan. Okay, datang daripada perkataan menyesuaikan. Okey, jadual, tengok contoh 2 ni. Jadual di sebelah menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh daripada suatu eksperimen yang melibatkan dua pemboleh ubah X dan juga Y. Lepas tu dia suruh plot graf. Plot graf Y melawan X.
Maksudnya paksi mencancang ni Y, paksi mengufuk adalah X. Lepas tu macam biasalah, ni dia dah bagi data kan. So kita plot je lah. X dia 2, Y dia 0.9. So dapat titik yang pertama kat bawah ni. Besarkan sikit jap. Okay, ini adalah titik yang kedua kat sini. Titik yang ketiga kat sini. Kita plot dulu biasanya. Kita plot. Lepas tu barulah kita sambung buat garis lurus. So apa yang kita biasa buat selama ni, bila kita nak lukis garis lurus ni, semua titik ni kena. Maksudnya kita letak je pembaris kita, semua titik ni memang kena. Tapi dalam topik ni, dia akan bagi soalan-soalan kepada kita. Bila kita plot titik pertama, titik kedua, titik ketiga, tiba ada satu titik dia lari sikit macam tu. Titik keempat, kelima, keenam, ketujuh contohnya macam ni. Lepas tu bila awak nak buat garis lurus, nak letak pembaris macam mana ni? Yang ni nampak okey dah, tiba-tiba yang ni tak kena. So itulah yang kita belajar dalam topik ni, garis lurus penyuaian terbaik. Kalau awak tengok penyelesaian dia ni, awak nampak dia buat garis lurus ni, dia abaikan satu titik kat sini. Dia tak, maksudnya ada satu titik yang tidak disentuh. Ada satu titik yang tidak disentuh. Okay, sebab in real life data ni, dia boleh jadi, dia tak seperfect inilah. Data sebenarnya boleh jadi dia tak seperfect ini. Dia boleh keadaan sebenar, dia boleh macam tu. Ada satu data tu dia lari sikit. Jadi garis lurus penyuaian terbaik ni, kita nak kena pandai balancekan pembaris kita supaya kita menyentuh sebanyak mungkin titik bila kita melukis graf. Okay, kita kena sentuh sebanyak mungkin titik-titik yang kita ada. Okay, so kalau macam ni ada satu tak tersentuh, tak apa, it's okay. Kalau ada dua titik yang tidak disentuh, okay, kalau ada dua titik yang tidak disentuh, balancekan dia. Apa maksud balancekan dia? Imbangkan dia, maksudnya satu titik tu kalau boleh mesti berada di atas, satu lagi mesti berada di bawah. Maksudnya, okey, ni garis lurus awak, satu titik mesti ada kat sebelah sini, satu titik lagi yang tak disentuh tu mesti ada sebelah sini pula. Dia tak boleh dua-dua macam, dua-dua dekat satu side. Contoh cikgu beri contoh. Dia mesti macam ni. Ini garis lurus awak. Titik yang tak disentuh tu mesti ada satu kat sini. Sebelah lagi pun kat sini. Maksudnya sebelah dekat sini, satu dekat sebelah sini, satu lagi dekat sebelah sini. Dia tak boleh awak buat garis lurus penyuaian terbaik ni. Awak dah sentuh sebanyak mungkin titik. Lepas tu dua-dua titik yang tak disentuh tu semuanya sebelah sini. Ini namanya tak balance, okay? Ini namanya berat sebelah sebab dua-dua titik ni duduk kat sebelah sini. Tak boleh. Kalau ada tiga titik yang tidak disentuh, tu mungkin boleh dua sebelah sini, satu lagi sebelah sini. Dah memang tak balance kan, tiga tu adalah odd kan, ganjil. Tapi kalau dia genap, dua ke empat ke, mesti kita kena balancekan kiri dan kanan. Ada soalan tak so far? Tak ada. Okey, bagus. Maksudnya itulah garis lurus penyuaian terbaik. Okey, sentuh sebanyak mungkin titik yang kita boleh. Kemudian yang tidak boleh disentuh tu tengok ada berapa. Kalau satu tak apa. Kalau dua balancekan. Kalau empat balancekan. Okey, kalau tiga pun mungkin tak boleh nak balance secara fair lah. Okey, so benda ni ialah teknikal tau sebenarnya. Benda ni cikgu kena tengok awak buat dalam kelas. Maksudnya
cikgu kena bagi soalan, awak kena lukis depan mata cikgu, cikgu tengok, cikgu kena guide macam mana awak nak guide pembaris awak tu supaya dapat garis lurus penyuaian terbaik. Tapi itulah sebab kelas bersemuka tak ada kan. Tak apa, nanti awak boleh cuba sendiri. Nanti cikgu bagi soalan, lepas tu awak ada kertas graf kan kat rumah. Awak boleh cuba buat, lepas tu mungkin boleh minta cikgu tengokkan. Okey, kemudian ini maksudnya cikgu ajar ni secara teori lah. Apa itu garis lurus penyuaian terbaik, macam mana nak buat garis lurus penyuaian terbaik. Kita pergi kepada muka surat 157 ni. Okey. Ni kalau dalam buku teks awak ada ni, awak boleh scan barcode ni. Kalau nak tengok macam mana buat guna aplikasi Desmos. Muka surat 156 ni. Ambil phone, scan, kita boleh tengok macam mana. Itu cikgu pernah sebut kan pasal Desmos ni, satu aplikasi untuk buat graf. So garis lurus yang didapati daripada graf yang dilukis adalah sama dengan garis lurus yang dilukis menggunakan perisian Desmos. So cuba explore Desmos ni, tengok macam mana dia buat. Okay, so latih di 6.2 ni, awak boleh cubalah. Okay, soalan dia dah bagi dah apa nilai X, apa nilai Y. Dia suruh plot graf Y melawan X. Lepas tu, lukis garis lurus penyuaian terbaik. So kalau awak nak cuba, boleh cuba these two questions. Okay. Ada kertas graf, kemudian awak cuba lukis. So awak tahu macam mana, awak ada experience lah, awak ada experience macam mana nak lukis best fit line tu. Okey, mana lagi? Okey, seterusnya membentuk persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. Okey, kita nak membentuk persamaan. Okay, kita tengok contoh soalan ni. Graf ini menunjukkan sebahagian daripada garis lurus yang diperoleh dengan memplot 1/y melawan 1/x. Itu cikgu cakap tadi. Dalam topik ni, awak dah tak selama-lamanya akan jumpa sini mesti y, sini mesti x. Dalam kes ni, paksi horizontal kita, paksi vertikal kita adalah 1/y. Dan paksi horizontal kita adalah 1/x. Soalan kata, ungkapkan y dalam sebutan x. Okey. Itu yang kita akan guna ni. Cikgu suruh awak guna y besar sama dengan m, x besar tambah c. Y besar apa? Pemboleh ubah dekat paksi yang vertikal. So ini adalah 1/y. Macam tu. Okey, M adalah kecerunan. Kecerunan kita kena kira. Sekejap lagi kita kira M dia berapa. And then X adalah pemboleh ubah pada paksi horizontal. So horizontal ialah kat sini 1/x. Okay, daripada maklumat yang dia bagi kita dalam soalan ni lah. Okay, ni maklumat dalam soalan. And then C. C itu adalah pintasan pada paksi vertikal. Okay, pintasan. Kita tak sebut, biasa kita sebut pintasan Y kan. So ini sebab dia bukan Y dah. Dia adalah 1/y. So maksudnya pintasan pada paksi 1/y. Ataupun nak mudah, cikgu tulis dia pintasan pada paksi yang vertikal. Okey. So, kita bermula daripada yang ni lah. Ini. So, apa yang kita perlu kira? Ada dua benda kat sini. Kecerunan kena kira, pintasan kena cari. Okey. So, kecerunan macam mana? Kecerunan mestilah kita dapat daripada dua titik. So, cikgu zoom gambar ni.
Kalau awak boleh nampak, ini garis lurus penyuaian terbaik dia. Awak nampak tak? Titik yang dia sentuh, yang betul-betul dia boleh sentuh, ialah yang ni. Yang ni, 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 ni tak betul-betul sentuh. Tapi dia balancekan. Okay, dah 3 sebab dia odd, mestilah macam mana nak, tak boleh lah nak buat 2 sebelah sini, 2 sebelah sini kan. So, 2 dekat side sini, 1, 2, dan 1 lagi dekat sebelah sini. Okay, so dekat dalam case ni ada 3 titik yang dia tak berjaya sentuh tapi dia balancekan. 2 sebelah sini, 1 sebelah sini. Okay, bila kita nak cari kecerunan kita mesti ambil daripada 2 titik. So, kita ambil lah koordinat titik yang berjaya disentuh. Maksudnya janganlah pula kita cari kecerunan ni guna titik ni Yang tak sentuh ni, kita ambil titik ni, kita ambil titik ni. Janganlah, ambil yang betul-betul kena pada garisan. So, sebagai contoh, yang ni dia ambil titik ni dengan titik yang pertama ni. So, kecerunan kita nak cari M. Macam mana? Dia mesti ambil koordinat Y dulu kan. 20 tolak dengan 7. 20 tolak dengan 7. So, bawah ni dia guna X. 19 dengan 1. 19 tolak 1. So, kecerunan adalah 3 per 18. Ataupun 1 per 6. Sorry, kecilkan balik. Apa 3 pula? 20 tolak 7, 13. Sorry. Salah tu. Bukan 3, 13. 13 per 18. Kecerunan kita adalah 13 per dengan 18. Okey, kemudian ni tengok dia cari kecerunan 13 per 18. Okay, cikgu zoomkan solution dia. So first kali dia cari M, kecerunan dah dapat 13 per 18. Ni nampak dia buat ni. Y besar sama dengan M, X besar tambah C. Masukkan paksi mencancang kita, paksi vertikal kita 1 per Y. Masukkan paksi horizontal kita 1 per X. Nilai kecerunan M, masukkan. Okay, M yang kita dapat tadi masukkan 13 per 18. Kemudian nak cari pintasan pada paksi vertikal. Nak cari nilai C. C ni kalau kita lukis atas kertas graf kita, atau kalau kita boleh nampak berapa nilai dia kat sini, kan kalau kita lukis atas kertas graf, dia memang dah ada dia punya grid tu kan. So kita boleh cari terus nilai, kita boleh baca nilai dekat skala kita berapa. Kat sini berapa, ini adalah kita punya C. Tapi dalam kes ni kita tak nampak lah sebab dia tak ada grid. Kita tak boleh nak kata ni 6 ke 7 ke 8 ke. Okay, so bila kita tak boleh nak baca skala, kita kena buat kira-kira. Kena buat kira-kira macam dia ni. Okay. Dia pilih satu titik dekat paksi Y dan satu titik dekat paksi X. Maksudnya, dia ambil ni koordinat. Dia ambil titik ni, dia ambil titik B tadi ni. B koordinat dia adalah 19, 20. Okay, titik B koordinat dia ialah X, paksi horizontal dia 19, paksi vertikal dia adalah 20. Cikgu pun dah banyak kali tersasul guna XY. Okay, kalau gini, betul lah. X dia 19, Y dia 20. Tapi kes kita sekarang bukan X, Y. So cikgu sebut ini koordinat dekat paksi
horizontal. Ini koordinat dekat paksi vertikal dia. Okay. So, gantilah yang vertikal ni ganti dekat 1 per Y ni. Y ni. Okay. So, dia ganti 20. Okay. Dia Y sama dengan MX tambah C. Kecerunan M dah tahu 13 per 18. Yang horizontal X ni adalah 19. Yang vertikal ni adalah 20. Daripada sinilah kita dapatkan nilai C, iaitu nilai pintasan. Dia biasa sebut pintasan Y. Buku pun tulis pintasan Y. Okay, pintasan dekat paksi yang vertikal. Okay, so nilainya adalah 113 per dengan 18. So kita masukkan baliklah. So kita dapat macam ni Kita dapat macam ni. Ini adalah Y. Y besar sama dengan M, X besar tambah C. Y adalah 1 per Y, paksi vertikal. And then ini adalah kecerunan. Ini adalah paksi yang horizontal, 1 per X. Kemudian inilah pintasan pada paksi yang vertikal 113 per 18. Cuma ini dah persamaan garis lurus dah ni. Cuma sebab soalan minta persamaan garis lurus dia mesti dalam bentuk macam ni Y sama dengan MX tambah C. So kalau soalan kata nak membentuk persamaan garis lurus, sampai sini dah cukup lah. Okay, cuma soalan kita yang ni arahannya ialah ungkapkan Y dalam sebutan X. Ungkapkan Y means tuliskan Y. So Y jadi perkara rumus. Y equal to something. Okay. So, kita nak kena jadikan perkara rumus dia adalah Y kecil ni. Kalau soalan kata nak tulis persamaan garis lurus sahaja, ini dah menjawab soalan. Tapi sebab soalan nak suruh ungkapkan Y kecil ni. Y kecil dalam sebutan X. Jadi, awak kena modify lah. So, daripada sini, macam mana dia boleh jadi dapat 18X per 13 tambah 113X ni? Ini adalah algebra biasa. Okay. So kalau tengok sini 1 per Y sama dengan, kalau cikgu boleh darab kat sini, ini awak akan dapat 13 per 18X tambah dengan 113 per, lebih pula. Tambah 113 per 18. So, apa yang kita buat ialah di sini kita samakan penyebut. Samakan penyebut maksudnya sini darab dengan X. Sini darab juga dengan X. So, dia akan jadi 1 per Y sama dengan 13 tambah 113X. Penyebut dia dah sama, iaitu 18X. Okay. So, ini adalah 1 per Y. Okay. Ini adalah 1 per Y. Yang dia minta adalah Y. So, maksudnya kita buat dia Y per, Y means Y per 1. Y per 1 samalah juga dengan Y. So, kita terbalikkan benda ni. Nampak? Kalau 1 per Y ialah 13 tambah 113X per 18X. Kalau Y per 1, dia akan jadi 18X per 13 tambah 113X. Cuma terbalikkan dia. Okay? 1 per Y, maksudnya ni kat atas, ni kat bawah. Kalau Y per 1, terbaliklah. Ni duduk atas, ni duduk bawah.
So Y per 1 ni ialah Y lah. Sebab tu dia bagi jawapan dekat awak, Y sama dengan 18X per 13 tambah 113X. Okay, so ini adalah final answer. Ada apa-apa soalan tak so far? 9.45 dah. Cikgu minta feedback dulu. Kalau ada nak tanya apa-apa. Cikgu. Ya, sila. Kalau koordinat B tu kita gantikan dengan koordinat A boleh ke? Boleh? Oh. Boleh pilih apa-apa sahaja titik. Cuma pastikan dia kena. Okay, tak naklah guna cikgu 19, 20, no problem. Boleh pakai. Sekejap Dia ada banyak titik kan? Ada 4 titik yang kena tadi. Cikgu zoom balik. Ada 4 titik yang kena tadi. 1, A ni lah. Dan B ni C. Ni yang dia bagilah kan. Ada dalam apa? Dalam okey. Sorry. Ingatkan ada jadual tadi. Ini daripada maklumat yang dia bagi, dia cuma bagi 2 koordinat lah, A dengan B. So boleh pakai A, boleh juga pakai B. Kalau dia ada bagi apa, yang ni pun kita tahu, yang ni pun kita tahu, boleh je pakai mana-mana as long as yang kena pada garisan tu. Best fit line kita. Oh, Okay. Boleh ganti tu dengan 17 tu. Okay. Another question? Ada? Siapa-siapa nak tanya? Ada? Tak ada? Tu je soalannya. Yang lain clear ke? Yeah. So itulah take home message yang penting hari ni ialah mesti tulis Y besar sama dengan MX besar tambah dengan C. Pukul 10 nanti ada kelas apa? Ada meet tak? So kalau ada, okay. So kalau best fit line, tolong balancekan titik yang tidak disentuh. Yang ni cikgu bagi kebebasan lah. Maksudnya cikgu tak adalah suruh hantar, tapi awak boleh cuba sendiri ni 6.2 ni. Bosan-bosan kat rumah tu boleh cuba lukis. Ada masalah boleh tanya cikgu. Cikgu macam mana cikgu tak dapat pula best fit line-nya. Okay. Lepas tu sempat ke kalau sempat ke nak tengok contoh 4 kejap. Contoh 4 ni cikgu rasa simple je. Kita tengok sikit lah. Jadual menunjukkan nilai-nilai eksperimen bagi 2 pemboleh ubah X dan Y. Okay, so ni dia dah bagi awak result je lah. Kalau X1, Y dia 3.4. Kalau X1.5, Y dia 4.2. And then dia suruh awak plot graph. Okay, soalan ni suruh awak plot graph. So awak plot lah. Y melawan X. Maksudnya paksi vertikal mesti guna Y. Paksi horizontal mesti guna X. Kemudian dia dah siap bagi skala. 1 cm kepada 1 unit pada paksi X. 1 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay. So kalau disebut lukis garis lurus penyuaian terbaik tu, maksudnya mungkin ada titik yang tidak disentuh lah. So kalau cikgu boleh zoom penyelesaian dia ni, awak nampak cara dia balancekan tu. Mula-mula dia akan plot semua benda ni dulu. Dia akan plot. Lepas tu kita, dekat sinilah skill yang kita perlukan. Macam mana kita nak direct pembaris kita supaya titik yang tidak disentuh itu balance. Okay, so in this case memang balance lah. Satu kat sini, satu kat sini yang tidak disentuh. Dia taklah semestinya jarak ni sama maksudnya possible je awak jumpa graf ni. Sini sentuh, sini sentuh, sini sentuh. Lepas tu yang tak disentuh tu satu sini. Lepas tu satu lagi jauh sikit ke. Possible je. Dia taklah semestinya sama jarak ni. Ni dengan ni mestinya sama jarak. Tak juga. Okay. Yang penting balance dua-dua side.
Okey, so itu kalau awak lukis awak akan dapat macam dia lah by right. Daripada graf cari pintasan Y dan cari kecerunan garis lurus penyuaian terbaik itu. Dia suruh awak cari pintasan Y, maksudnya pintasan dekat paksi yang vertikal tu lah dengan kecerunan. So ini yang cikgu kata tadi, kalau awak lukis sendiri graf ni, kita dah boleh baca skala. Okay? Awak akan nampak dekat kertas graf awak pintasan Y tu berapa kat sini. Boleh baca terus. So ambil je terus jawapan dia ni, dia memang sentuh dekat nilai 2. Jadi maksudnya C dia tu bernilai 2. So daripada graf, okay, daripada graf yang awak lukis, pintasan Y dia C tu adalah bernilai 2. Kecerunan macam mana? Pilih sahaja mana-mana 2 titik yang disentuh. Okay, sebagai contoh, kalau tengok kat sini, titik yang dia tak sentuh ni yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang tak disentuh adalah titik yang keempat dengan titik yang keenam. Maksudnya ni sentuh elok, sentuh. Yang ni yang tak disentuh. Yang ini yang tidak disentuh. So janganlah pakai dia nak cari kecerunan, pakai yang lain. Okay, so dalam kes ni cikgu nampak dia pakai yang ni. Dia pilih titik ni dengan dia pilih titik ni. 20. Mana 20? 02, sorry. Titik 0. Dia ambil titik yang ni, yang depan sekali ni. Dia ambil titik yang ni dengan dia ambil titik yang ni. Boleh je, ataupun awak nak ambil titik yang belakang sekali ni dengan 1 dengan 3.4 ni boleh je. Pilih je mana-mana 2 titik yang sentuh atas garisan. Okay, kemudian awak carilah kecerunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 tu lah. Okay, so dah dapat pintasan Y, C dengan dah dapat kecerunan M. Tulis persamaan. Okay, soalan C, tentukan persamaan garis lurus penyuaian terbaik itu. Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus mesti dalam bentuk Y besar sama dengan MX besar tambah C. So Y besar mewakili pemboleh ubah dekat paksi Y. Okay, so dalam kes kita paksi Y pula, paksi yang vertikal. So dalam kes kita yang vertikal ni adalah Y kecil. Kecerunan kita 1.4. Paksi horizontal kita ialah X kecil. Okay, so sini adalah nilai pintasan tu adalah 2. So jawapan dia adalah Y sama dengan 1.4X tambah 2. Okay, yang penting ni kena ingat. Y besar ni, Y besar, X besar. Kena ikut soalan. Okay, dia bukan selama-lamanya Y dan X. Dia boleh jadi macam-macam. Dalam kes ni je lah, dia Y kecil dengan X kecil. Dalam kes kita yang contoh ketiga tadi, dia bukan macam tu kan. Kes kita yang tadi, paksi ni adalah 1 per Y, di sini adalah 1 per X. Jadi kat sini mesti letak 1 per Y, kat sini mesti letak 1 per X. Ada apa-apa soalan lagi tak? Jelas ataupun tidak jelas? Kalau tak ada soalan, cikgu rasa cikgu tak ada nak berhenti sharp pukul 10. Nanti awak tak ada masa break pula untuk next class kan? Kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu berhenti dulu sampai sini. Sekarang 9.53. Jelas. Okey. So, kalau tak ada apa-apa soalan, boleh ke cikgu berhenti dulu sampai sini? Awak boleh rehat dulu sebelum next class? Boleh. Okey. So, okey, terima kasih semua untuk hari ini.
Kita jumpa lagi insyaAllah hari ingatlah Jumaat kot. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima Bye. kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu, Ya. tanya. Tanya. Sekejap. Sekejap. Sekejap Ya. Macam nak flip? Sekejap Macam mana nak flip? Cikgu, ni yang soalan contoh 3 tadi tu. Contoh 3, okey. Contoh 3. Yang ada jalan kira dia tu yang Y MX tambah C. Yang dapat C dia tu 113/18. Ya, okey. Macam mana cikgu boleh dapat 113/18? Saya lupa algebra. Macam sekejap. Tak nak buka. Macam mana boleh dapat 113/18 ni? Oh, ni guna kalkulator pun boleh ni. Maksudnya, yelah, ni kira-kira biasa awak ada 20. Ni kan, ni daripada sini. Betul. Nampak Nampak lagi skrin cikgu? Nampak. So 20 sama dengan 13/18 darab dengan 19 kan? Yang ni sebenarnya guna kalkulator je. Awak nak cari nilai C. So benda ni awak bawa ke sebelah sana lah. Maksudnya awak akan ada 20 tolak dengan sini awak buat 13/18 darab dengan 19 sama dengan C. Okey. So dia 20 tolak tu sebab ni cikgu. Dia bergerak ke kanan Ya cikgu benda ni cikgu pindahkan ke sebelah kiri. Okey. So sebab sini positif kan. So bila bawa ke sebelah sini jadi negatif lah. So dia jadi tolak lah. 20 tolak. So ni memang ni lah tekan je lah kalkulator. Buat bracket jangan lupa lah. Okay, dalam kalkulator buat bracket. Bracket dulu 20 tolak atau bracketkan balik benda ni. Mesti akan dapat 113/18 tu. Okay? Cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi ke soalan? Ada soalan? Okay, tak ada dah. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Okay, sama.